اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah baru daripada juzuk Amma Yatasa'alun, iaitu surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kebiasaannya surah Makkiyah lebih banyak menceritakan tentang keadaan hari kiamat ataupun lebih fokus kepada tentang akidah, sama ada akidah mentauhidkan Allah, akidah keyakinan kepada hari kebangkitan, dan juga akidah meyakini bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan ikutan yang terbaik. Surah ini ada 19 ayat nah. Ada semuanya 19 ayat dan turun selepas surah An-Nazi'at. Turun selepas surah An-Nazi'at. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iza, apabila. Iza dalam bahasa Arab bermakna perkara belum berlaku. Berbeza dengan is. Kita banyak jumpa is dalam surah Al-Baqarah kan. Wa iz qala rabbuka. Ini makna ketika mana. Maknanya telah berlaku. Tapi kalau iza, makna dia apabila. Bila sebut apabila, maknanya belum berlaku. Jadi iza apabila, iaitu akan datanglah apabila as-sama'u, langit, infatarat telah terbelah. Infatarat sama dengan idza as-sama'u insyaqqat. Dalam surah Insyiqaq kan. Asal kita kena dah belajar. Dah belajar kan? Idza as-sama'u insyaqqat. Dalam surah Al-Qamar kita juga belajar iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Jadi insyiqaq dengan infitar makna dia sama. Apabila langit telah terbelah. Jadi Allah nak cerita tentang hari kiamat dengan cara Allah menceritakan suasana. Sebab kalau setakat cerita hari kiamat je tanpa menceritakan suasana menakutkan, dia tidak akan memberi kesan kepada yang membaca ataupun yang mendengar. Okey, apabila langit terbelah, satu. Yang kedua, wa idzal kawab. Dan apabila kawab, bintang-bintang, tak bagus. Bintang-bintang ni termasuklah cakrawala. Semua cakrawala yang di langit intasyarat, telah tasaqatat, jatuh bertaburan.
telah jatuh bertaburan. Okey. Yang dua ni di langit langit dengan bintang-bintang. Dan dua-dua ni ikut susunan dia. Bintang gugur, kenapa? Jawapannya sebab langit telah pecah. Sebab bintang tu berada di langit dan bergantung pada langit. Bila langit pecah, diikuti dengan bintang jatuh berguguran. Macam kita kata shilling pecah. Maka berikutan itu ialah kipas jatuh, lampu jatuh. Okey. Kemudian itu yang dua di langit. Sekarang Allah nak cerita suasana kiamat yang di bumi pula. Wa izal biharu, dan apabila bihar jamak apa? Bihar ni laut. Tapi dia jamak plural. Al-bihar. Kalau satu apa dia? Al-bahru. Kalau satu al-bahru, kalau jamak al-bihar. Lautan. Jadi Allah kata, dan apabila laut-laut fujirat di apa dia fujirat? Dia macam boil. Meluap. Boil. Dia daripada fajar. Salat fajar. Kenapa dinamakan salat fajar ataupun waktu fajar? Sebab daripada kegelapan malam terpancar cahaya. Jadi sini Allah nak beritahu laut itu airnya apa dipanggil? Meluap. Dijadikan meluap. Dia fujurat ni dijadikan meluap. Apa maksud ni? Macam mendidih. Ha? Macam mendidih. Bergelegak. Bukan. Dia kalau waktu fajar, cahaya menembusi kegelapan malam. Itu makna fajar kan? Musa masa dia ketuk batu dengan tongkat, air mana daripada dalam terkeluar. Itu makna fajar. Jadi fajar ni, wa izal biharu fujirat, ialah air laut menembusi keluar kawasan dia. Kan ada pantai kan? Dia akan melimpah ke bumi. Itu makna fujur. Tsunami Bukan macam tsunami. Tsunami itu air pergi ke bandar tak? Ya kan? Tapi nama dia tsunami. Dan dia hanya berlaku di sekitar Aceh sahaja. Yang ni berlaku satu dunia. Dan cuba kita bayangkan, kalau kat tsunami kat Aceh tu baru sikit je boleh tenggelam bandar kan? Cuba bayangkan kalau semua air di laut melimpah di atas tanah. Apa jadi? Kita tahu tak berapa banyak laut dan berapa banyak tanah? Bumi yang bulat ni kan? Berapa banyak laut, berapa banyak tanah? Berapa? 30? Bukan. Kalau 30% makna air itu 1/3 daripada tanah. 2/3 ada kata 3/4. Jadi laut tu boleh kata macam ni lah. Ini laut. Ini tanah. Kalau dia bentuk macam ni, tapi bukan macam ni. Jadi cuba bayangkan air yang 2/3 atau 3/4 melimpah sampai ke tanah, apa jadi? Gelap. Tapi bukan bukan setakat tenggelam, ada satu lagi. Ada satu lagi Allah kata apa? Wa izal biharu sujirat. Ni dalam ayat mana? Dalam surah mana ni? Wa izal biharu sujirat, iaitu fujirat. Jadi dua keadaan yang berbeza bila berlaku kiamat. Laut yang sama tapi dua keadaan yang berbeza.
Sejirak ni dibakar, dinyalakan api. Maknanya air laut ni akan dijadikan api dan melimpah. Sejirak mana? Tutawaqqadu bin nar, dinyalakan dengan api. Jadi air menjadi api. Jadi kalau api padam, dipadam, api menyala, dipadam dengan apa? Air. Sekarang air untuk padam api dah jadi api. Nak padam dengan apa? Jadi Allah nak kita bayangkan betapa dahsyatnya hari tersebut. Okey, itu yang berlaku di yang pertama yang berlaku di bumi. Dua ni di langit bahagian atas. Bahagian bawahnya pertama laut. Kemudian yang kedua wa idzal kuburu, dan apabila kubur jamak. Kalau satu al-qabru. Kalau satu kubur al-qabru, jamak. Kalau pluralnya ialah al-kubur. Kan? Jadi orang Melayu diguna perkataan Arab. Kan? Jadi Melayu guna perkataan mufrad ke jamak? Ha? Jamak. Tak, jamak pun tak, mufrad pun tak. Sebab kalau bahasa Melayu cuba sebut kubur, kan? Kalau Arab kubur, kemudian bunyi qaf. Melayu kaf, kubur. Kan? Jadi Melayu ambil bahasa Arab, mufrad pun tak pakai, jamak pun tak pakai. Bahasa Melayu sebenarnya apa dia? Kubur dalam bahasa Melayu. Kamu cerita dah tak ada lah tu, sebab tu ambil bahasa Arab. Tak ada lah tu, kan? Itu satu menunjukkan bahasa Melayu ni miskin, lemah. Sebab tu Quran tak turun dalam bahasa Melayu. Kalau Quran turun dalam bahasa Melayu, ramai orang tak boleh faham. Sebab bahasa Melayu miskin. Bahkan miskin sendiri pun daripada bahasa Arab. Kan? Kalau miskin dalam bahasa Melayu apa dia? Fakir bahasa Arab. Fakir wal al-miskin wal fakir, dua-dua bahasa Arab. Dhaif pun bahasa Arab. Dhaif tu banyak makna, hadis dhaif, orang dhaif. Kelantan bahasa Melayu. Papa kedana, tak, papa kedana menggambarkan terlalu miskin. Lepas itu pun dua perkataan, papa kedana. Papa saja tak cukup. Jadi nak begitu bahasa Melayu sangat-sangat miskin, satu. Yang kedua, dia sangat berhajat kepada bahasa lain untuk melengkapkan bahasa dia. Dan yang ketiga, perangai Melayu yang ketiga, bila ambil hak orang dia suka ubah. Qaf jadi kaf, kan? Kubur jadi pendek je, kubur. Kalau satu qabru, kan? Dia kata ini kubur bapak saya. Mufrad pun tak, jamak pun tak. Padahal satu je. Patut dia cakap apa? Ini qabru abi. Bunyi Arab sikit lah. Okey. Jadi apabila kubur-kubur bu'sirat telah dibongkarkan. Mana laut ni telah melimpah, kemudian jadi api, menyala-nyalakan. Lepas tu, step seterusnya, kubur-kubur yang dalam tanah ni semua akan dibongkarkan. Ada dalam surah lain, Allah guna bu'sira juga. Bu'sira. Alam ya'lam bi'anna, bukan. Surah apa tu? Ada perkataan bu'sira. Iza bu'sira ma fil qubur. Alam ya'lam bi'annal, apa dia? Tak ingat. Bu'sira ma fil qubur. Kemudian lepas tu wa hussila ma
Surah Adiyat. Iza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fi as-sudur. Tengok. Jadi berapa yang Allah sebut suasana kiamat ni? Mana ada 3, 4 ayat dah. 4 lah. 4. 2 di langit, 2 di bumi. Yang langit apa dia? Langit pecah dan bintang-bintang gugur. Kemudian yang di bumi, laut meluap dan menyala. Kemudian yang kedua, bumi mana ada pendapat mengatakan yang bawah dalam tanah tu bertukar duduk atas, yang atas duduk kat bawah. Allah terbalikkan. Mana bila terbalik yang bawah ke atas, nampak tak semua sekali? Nampaklah. Semua mayat-mayat akan keluar. Dia bukan macam gempa bumi juga. Macam diterbalikkan. Semua mayat akan keluar satu persatu. Peristiwa ni orang kafir tengok ni. Ini suasana kiamat. Orang beriman masa ni tak ada kan? Ada hadis mengatakan masa ni yang tidak ada seorang pun yang boleh menyebut Allah. Maksudnya tak boleh sebut la ilaha illallah ataupun tak boleh apa-apa yang berkaitan dengan nama Allah. Okey. Yang empat-empat ni yang mana paling menggerungkan? Langit terbelah, bintang bertaburan, laut meluap dan jadi api, kemudian kubur dibongkarkan. Yang mana paling ngeri? Paling. Laut jadi api. Kenapa? Kenapa yang ni paling ngeri? Sebenarnya betul yang ni paling ngeri, tapi sebabnya ialah sebab yang paling utama berlaku kiamat untuk apa? Untuk Allah bongkarkan amalan kita dan dihisap. Yang ni yang paling takut ni. Yang ni tak ada apa ni, ini syarat kiamat je. Tapi syarat kiamat ni berlaku ni untuk ni, nak bongkarkan setiap amalan manusia. Kalau katalah langit pecah, bintang gugur, laut pun jadi api, tapi amalan tak dihisap. Okey kan? Okey. Ya. Ini yang ramai. Kadang-kadang orang fikir takut mati ataupun takut kiamat, tapi dia lupa benda yang paling-paling menakutkan, lebih takut daripada itu benda. Selepas kiamat tu, apa akan berlaku pada dia? Selepas mati kan? Mati orang takut, tapi yang selepas mati tak ramai berfikir. Betul tak? Ya. Kalau dia berfikir apa yang selepas mati, apa akan berlaku? Semua jadi baik. Semua berhenti ambil rasuah. Semua berhenti mengumpat. Okey. Sebab itulah selepas 4 ni Allah beritahu apa? Hasil berlaku 4 perkara ni, hasilnya apa? Alimat. Halimat telah tahu, telah mengetahui, nafsun, setiap jiwa. Dalam bahasa Arab, nafsun mana nakirah. Bila nakirah mana? Umum. Semua jiwa, tak ada yang terkecuali. Semua akan tahu. Termasuk Firaun, Abu Lahab, Nabi Muhammad, semua akan tahu. Tahu apa ni? Tahu benda yang paling menakutkan. Bukan akaun amal duit dia, bukan anak isteri dia, tapi ma qaddamat, apa yang qaddamat, apa ia telah lakukan, wa akharat, dan yang kedua, apa yang akharat, apa dia? Akharat mana dia? Asalnya akharat jamak takhir lah. Jamak takhir apa mana? Dilawatkan. Tapi di sini ahli tafsir mengatakan apa yang dia tinggalkan, apa yang dia tidak lakukan, apa yang dia malas. Maksud apa? Yang dia tak solat, yang dia tak bersedekah, yang dia tak puasa,
apa yang ditinggalkan. Okey, macam mana dia tahu? Sekarang yang berlaku 4 kan, langit pecah, bintang-bintang berguguran, laut meluap macam api, kemudian kubur dibongkarkan. Hasilnya apa? Dia tahu amalan dia. Dah berlaku hisap tak? Tak, belum lagi. Macam mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Ha? Saya nak tanya, kita banyak tak amalan kita yang kita lupa sekarang ni? Ha? Kalau saya tanya yang minggu lepas, tahu tak hari Ahad buat apa? Ha? Tak tahu. Ha. Hari pertama Ramadan buat apa? Duduk ke mana? Ha? Ha, lepas duduk sini, pergi mana? Ha. Hari Ramadan kedua, berapa banyak baca Quran? Hari Ramadan ketiga, ada tak mengumpat? Kita lupa kan? Lupa. Bukan yang tahun lepas, yang bukan masa sekolah. Yang minggu lepas pun kita ada lupa. Tiba-tiba berlaku 4 benda, ingat semua sekali. Oh. Yang mula kita balik lah kan. Masa kat sekolah, masa kat universiti kan, meniru apa semua, tipu cikgu apa semua. Kan, ponting kelas. Semua kita tahu. Ha? Oh. Walaupun sebesar zarrah. Kita apa ni, kita masuk kelas kan, kita pijak selipar orang pun kita tahu. 1000 kali masuk, 1000 kali pijak selipar orang, semua kita tahu. Kita makan apa? Kuaci ya. Kulit kita buang bawah meja kan, kita tahu. Flashback habis. Wa man ya'mal mithqala zarratin khairah. Sebesar zarrah, zarrah ni habuk halus pun kita tahu. Baik checkmate kat dunia daripada checkmate kat akhirat. Okey, Allah huraikan macam mana kita tahu dalam surah Al-Isra ayat 13. Cuba buka. Apa dia? Wa kullu fakullah wow alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah yalqahu mansyura. Lepas tu? Iqra' kitabaka kafa bi nafsika alaika hasiba. Okey. Cuba terjemah. Wa kullu insan, dan setiap manusia umumlah, semua sekali, tak terkecuali seorang pun. Alzamnahu ta'irahu. Apa makna alzamnahu? Kami lazimkan, kami wajibkan. Ta'irahu, dia terjemah apa? Ta'irahu. Kami wajibkan, kami lazimkan kalungnya. Di mana? Fi unuqihi, di lehernya. Dalam tafsir ulama mengatakan kalung ni adalah amalan dia. Makna apa tu? Kenapa Allah kata kalung di leher? Maknanya dia tak boleh nak, benda tu memang ada kat badan dia, dia tak boleh nak menafikan. Kemudian lepas tu Allah kata wa nukhriju lahu, kami keluarkan untuknya pada hari kiamat itu ada kitab dah. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban kan? Kitab. Kami keluarkan untuknya pada hari kiamat satu kitab
Yalqahu, dia akan nampak kitab itu, dia akan jumpa dalam keadaan terbuka. Lepas tu Allah perintah, Iqra' kitabaka, bacalah kitab engkau, buku engkau. Allah suruh orang tu baca sendiri kitabnya. Lepas tu Allah kata apa? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kafa apa mana? Kafa kifayah, cukup. Cukuplah hari itu ke atas diri engkau. Cukuplah dengan diri engkau pada hari itu ke atas diri engkau sebagai hasib. Apa makna hasib? Penghitung. Apa maksud ayat ni? Allah kata ambil kitab dan baca. Cukuplah diri engkau sendiri untuk mengetahui amalan kau ni okey ke tak okey. Tak payah tunjuk pada orang, tak payah suruh orang kira. Kan, kadang-kadang benda yang kita, urusan perniagaan kita suruh orang kan. Tapi Allah kata amalan engkau baca sendirilah, engkau sendiri tahu. Celaka ataupun bahagia. Ini antara bentuk bagaimana manusia tahu amalan dia. Iaitu Allah kalungkan amalan dekat leher, kemudian diberi kitab, kemudian Allah kata bacalah. Daripada situ kita akan tahu sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Dan juga Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Apa kata orang-orang yang berdosa bila dia tengok kitab dia? Ini belum berlaku hisab lagi ni. Bila tengok hisab buku dia, dia kata apa? Wa wadi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina. Bila kitab diberikan, maka engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang berdosa musyfiqin, rasa takut, rasa gelisah. Kemudian dan mereka berkata, orang-orang yang berdosa berkata, wa yaqulu ya wailata ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Cuba tengok, Allah kata bila kitab diberi pada masing-masing, apa sikap, apa reaksi orang-orang yang berdosa. Wa yaqulu, pertama, ya wailatana. Dia kata apa ni? Celaka siapa? Ini pun dah gambarkan apa ni? Pelik. Sebab biasa kat dunia orang sumpah siapa? Kan, dia sumpah orang lain. Tapi bila di akhirat semua sumpah diri sendiri. Ya wailati, ya wailatana. Alangkah celakanya kita. Kenapa celaka ni? Ma li hadzal kitab. Apa jenis kitab ni? Dia tahu dah amalan dalam kitab dia, kemudian dia kata celakalah, habislah. Kenapa? Sebab kitab ni la yughadiru saghiratan. Kitab ni yughadiru. Kalau kita pergi airport negara Arab kan, dia ada panggil salatu al-mughadarah kan. Tak perasan lah. Baca bahasa Inggeris je. Mughadarah ni lah daripada yughadiru. Mughadarah ni dewan untuk berlepas. Di sini apa makna? Celakalah kitab ini, tidak dia meninggalkan, tidak dia melepaskan walaupun amalan yang saghirah. Semua ada. Wala kabirah, apatah lagi yang besar. Illa ahsaha, mereka semuanya. Apa makna ahsaha? Dia ahsa dengan ada. Kalau ada kira tapi umum. Tapi kalau ahsa ni kira dengan detail. Makna apa ni? Contohlah, kita buang sampah kan tepi jalan. Sampah apa? Pukul berapa? Kan? Berapa besar? Berapa sampah? Berapa susah? Dan kesan kepada orang, semua ahsaha.
Sebab tu bila tengok kitab dia kata celaka habis. Macam mana tak celaka kan? Sebab kalau tengok-tengok majoritinya semuanya kebanyakan dosa. Kemudian mereka lagi berkata wawajadu, mereka dapati ma'amilu, apa yang mereka lakukan semuanya hadir. Apa makna hadir? Semua ada. Hebat tak? Apa yang hebat ni? Apa yang hebat ni? Ialah apa yang hebat? Tuhan lah. Kan? Kita daripada mula balik sampai kita mati, katalah 70 tahun. Setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai kita mati, semua tak terlepas. Itu baru seorang. Kalau bilion, tak ada satu pun yang terlepas. Sebab tu Allah kata apa? Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan zalim, Tuhan kamu tidak akan zalim kepada seorang pun. Boleh? Ini yang paling menakutkan. Kiamat menakutkan, tapi yang ini lagi-lagi dahsyat ni. Sebab akan menentukan kita ke syurga ataupun ke neraka. Dan salah satu lagi yang menakutkan kita apa dia? Sebab Allah tahu amalan kita kan? Amalan kita apa dia? Kadang-kadang nampak ma'ruf tapi sebenar mungkar. Nampak amal soleh tapi sebenarnya syirik ataupun riak. Yang tu dia salafus salih bila dengar antara ayatnya mereka akan menangis. Dalam surah apa ni? Yauma tubla as-sarair. Surah At-Tariq. Allah kata hari itu tubla dibongkarkan. Dibongkarkan apa? Sarair. Sarair apa dia? Rahsia. Kenapa Allah kata hari dibongkarkan rahsia? Ini sama dengan surah Al-Adiyat tadi. Allah kata apa? Wa hussilama fis sudur. Akan dibongkarkan apa yang dalam dada. Apa dia tu? Kenapa Allah kata ini rahsia, ini yang dalam dada? Sebab tu Allah kata akan dibongkarkan amalan setiap orang. Cukuplah? Tak. Allah tak kata amalan, Allah kata rahsia. Allah tak kata amalan, Allah kata apa yang dalam hati. Kenapa? Sebab yang zahir tu belum menentukan dia sama yang dalam hati. Berapa ramai yang kita tengok orang tu soleh kan, tapi hati dia tak ikhlas. Dan orang tak tahu. Yang solat, yang puasa, yang pergi haji, yang pergi umrah, yang bersedekah kan. Semua orang puji. Tapi Allah tahu dalam hatinya sebenarnya apa dia. Kan? Berapa banyak amalan makruf, amalan mungkar, tapi orang kata mungkar, makruf. Amalan bid'ah orang kata sunnah. Kan? Semua akan dibongkarkan. Jadi salafus salih bila dengar ayat ni mereka boleh menangis. Kenapa ni? Takut. Aku dah salat tapi belum tentu ikhlas, khusyuk dan Allah terima. Sebab itulah dilarang kita cerita amalan kita pada orang. Kenapa? Sebab kita tak tahu hakikat sebenar. Tak ada pengesahan daripada wahyu, amalan kita diterima. Kalau tak ada pengesahan, amalan kita diterima, jangan cerita pada orang. Bila kita cerita tu, makna apa? Kita rasa amalan kita dah baik? Belum tentu. Ada salafus salih, dia kata apa? Daripada saya solat malam dan bila bangun pagi, saya rasa saya okey. Lebih baik saya tak solat malam dan bila bangun pagi, saya rasa menyesal. Saya rasa hina. Faham tak? Balikkan cara kita berfikir. Kita fikir apa? Daripada tidur, baik aku salat malam. Sebab biasa yang rasa okey ni siapa? Yang bangun malam ke yang tak bangun malam? Yang tak bangun malam? Betul tak yang tak bangun malam rasa hina? Betul tak? Tapi malam besok tak bangun juga. Sebab
Sebab tu Allah kata apa? Ni. Allah sifatkan orang bangun malam. Bukan setakat bangun malam. Apa ni? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Surah Az-Zariyat. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Tengok. Allah sifat kaum bertakwa, bukan setakat bangun malam. Kanu qalilan adalah orang bertakwa. Sebelum ini Allah kata yang innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa dalam syurga dan dalam mata air, sungai. Kemudian apa mereka buat kat dunia sehingga melayakkan mereka masuk syurga? Ini antara amalannya. Iaitu mereka sedikit daripada malam mayahja'un, mereka tidur. Sikit tidur. Maknanya salat malam berapa lama? Kalau malam 8 jam, dia tidur sikit. Katalah 2 jam. Salat malam 6 jam. Kan? 6 jam dah salat malam. Tapi wabil ashar, di waktu sahur, di hujung dekat-dekat subuh, apa mereka buat? Astaghfirun. Orang minta ampun ni biasa sebab dosa ke sebab ibadat? Sebab dosa ke sebab amal soleh? Sebab dosa kan? Sekarang dia istighfar selepas buat dosa ke selepas buat ibadat? Kenapa? Sepatut dia ayat macam ni. Adalah mereka sedikit sekali malam dia tidur. Yang lain mereka buat maksiat. Waktu sahur mereka istighfar. Okey kan? Kan? Jadi macam mana ni? Istighfar lepas amal soleh. Takut amalan mereka yang ni walaupun 2/3 malam, 3/4 malam, tapi belum tentu ikhlas, belum tentu Allah terima. Maka dia lengkapkan dengan minta ampun, ya Allah. Kalau solat aku malam tadi ada unsur riak, tak khusyuk kan, mengantuk ke kan, tersilap baca ke, ayat mulut baca lain tapi fikiran melayang, minta ampunlah. Dan orang bila dia minta ampun, makna apa? Selepas ibadat dia ada rasa apa? Rasa takut, rasa rendah diri. Kalau tak, dia tak minta ampun ni. Percayalah, siapa yang solat malam lepas tu tak minta ampun, sah dia ada perasaan apa? Okey. Betul tak? Macam mana kamu rasa rendah diri ataupun bersalah sedangkan kamu tak istighfar? Lepas tu siap masuk Facebook pula. Lepas tu orang tanya semalam bangun. Saya memang daripada malam pertama lagi. Lepas tu orang kata pukul berapa? Pukul 3. Saya biasa pukul 1. Habis. Ni yaumatublas sarair. Dia rasa amalan soleh. Tapi Allah kata bukan, itu amalan bukan soleh. Solat bukan mestinya soleh. Ada salafus soleh, bila dia solat malam, dia pergi masjid, dia buat apa? Dia buat muka dia sapu minyak, dia tunjukkan muka dia tu segar. Tahu sebab apa? Dia mengantuk. Tapi bila dia pergi masjid, dia langsung tak tunjuk mengantuk. Bahkan dia hiaskan muka dia, sapu minyak sikit biar orang nampak segar. Kenapa? Mana bila orang muka sedar baru bangun ni, orang tak akan tanya dia solat malam ke tak. Tapi kalau dia buat mengantuk je, orang kata ni mengantuk mesti bangun malam. Dia tak nak tu. Kan? Betul tak? Kita kalau pergi solat subuh di masjid mengantuk kan? Sebab solat malam ke sebab apa? Oh, baguslah awak ni mengantuk, mesti bangun awal ni. Ustaz, bukan bangun awal, saya tidur lewat. Okey? Jadi ayat ni sangat-sangat menakutkan kita. Macam mana kita nak elakkan daripada amalan kita dihisap satu persatu, walaupun sebesar zarah. Khususnya dosa-dosa, macam mana nak elakkan?
Banyak dosa kita kan. Kalau kira daripada mula balik tu, kita mula solat pun bukan masa 15 tahun kan. Dah umur 25 tahun kan. Lepas tu mula solat yang cara Nabi pun dah lewat. Kemudian solat yang khusyuk pula awal waktu di masjid lagi lah lewat. Jadi caranya ialah, sebab itulah kita digalakkan supaya sentiasa bertaubat. Tambah-tambah di bulan Ramadan. Benda yang paling mahal di bulan Ramadan ialah keampunan. Bila Allah ampunkan, makna dosa kita yang dulu, besar ke kecil, semua tak akan didedahkan di akhirat besok. Semoga Allah ampunkan semua kita. Okey, kemudian Allah kata apa? Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Bila sebut manusia ni, ada ahli tafsir mengatakan orang kafir. Pendapat kedua, insan ni bila sebut insan, umumlah. Sama ada dia kafir ataupun orang beriman. Okey. Apa yang Allah nak bagi kepada manusia ni? Ma gharraka. Apa yang gharraka, menipu ataupun memperdayakan engkau. Birabbika, dengan Rabbika, pencipta engkau, Al-Karim, yang maha pemurah. Apa maksud ayat ni? Tuan tanya, ada soalan ni. Soalan dia ialah apa? Ini soalan ni. Apa maksud? Apa yang menyebabkan kita tertipu? Tapi di sini ada Birabbikal Karim, dengan Tuhan engkau yang maha mulia. Sebenarnya manusia tertipu dengan apa? Tak, manusia tertipu dengan dua aja. Satu, dunia. Yang kedua, syaitan. Kan Allah sebutkan dalam surah apa? Surah Fatih. La yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum al-ghurur. Jadi yang menipu kita dua aja. Satu, kehidupan dunia. Yang kedua, syaitan. Gharur, syaitan. Allah tanya, janganlah kehidupan dunia menipu daya kamu, dan janganlah juga syaitan menipu kamu. Daripada apa? Daripada mentaati Tuhan engkau yang maha mulia. Ini maksud ayat. Cuma kenapa Allah bersifat Al-Karim? Nikmat banyak. Jadi kenapa Allah sebut Karim, yang banyak bagi nikmat? Kenapa? Kalau Allah kata Birabbika Al-Qahhar, yang maha berkuasa kan? Kalau sifat Tuhan tu Al-Qahhar, sangat berkuasa, sangat perkasa, akhirnya manusia tak taat pada Allah. Kan? Okey tak? Macam okey kan? Tapi Tuhan ni, Allah tak kata Al-Qahhar, Allah kata Al-Karim. Apa makna Karim? Karim ni bagi apa saja tanpa perlukan balasan. Itu Karim.
Allah bagi semua kan kepada makhluk dia. Allah harap balasan tak? Bahkan Allah tak berhajat langsung. Itu karim. Jadi kalau kita bagi pada orang, langsung tak mengharapkan balasan, ucapan terima kasih pun kita tak nak. Itu kita panggil dalam bahasa kita pemurah. Tapi kalau kita bagikan, harap-harap apa? Besok dia balas balik. Itu bukan karim, itu panggil apa? Win-win situation. Itu bukan karim. Patut sifat orang beriman apa dia? Yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala, kami bagi kamu makan ni langsung, satu kami tak nak apa-apa bentuk balasan, wala syukura, walaupun ucapan terima kasih kami tak nak. Itu antara ciri-ciri karim, pemurah. Kan? Okey, jadi Allah sengaja sebut sifat Al-Karim ni. Allah nak begitu apa? Manusia yang tertipu dengan dunia, tertipu dengan syaitan, sampai tak taat pada Allah yang sangat baik, bagi nyawa 24 jam, bagi sihat 24 jam, bagi makan sedap 24 jam, bagi anak isteri, tiba-tiba dia ikut syaitan yang tak bagi apa-apa, bahkan menyesatkannya. Sangat-sangat tak patut. Makna sangat tak patut dan kebodohan yang sangat melampau. Boleh faham? Jadi Allah nak bagi teruknya manusia. Tuhan yang bagi macam-macam, dia tinggal, dia dengar cakap syaitan. Macam saya kan, saya bagi pada ni, bagi kereta, bagi rumah, bagi duit. Lepas tu, perompak tu duk buat jahat pada ni. Tiba-tiba cakap saya ni tak dengar, ni dengar cakap perompak. Patut tak? Kalau saya tak bagi apa-apa pada ni, saya tak buat jahat, tapi saya tak bagi apa-apa kan? Ni tak dengar cakap saya. Okey juga kan? Okey. Tapi dalam keadaan Allah tu Al-Karim, tiba-tiba kamu masih ikut syaitan, masih tertipu dengan dunia. Sedangkan dunia tu milik siapa? Macam mana kamu boleh tertipu? Kalau kamu betul nak dunia, carilah Al-Karim. Dia pemilik dunia. Jadi di sini Allah nak beritahu sangat-sangat biadablah manusia kan. Dan sangat-sangat bodoh. Dia meninggalkan Tuhan yang lepas tu Allah sebut lagi. Dia ada satu riwayat mengatakan Umar Ibn Khattab mengatakan punca manusia tertipu dengan kehidupan dunia dan tertipu dengan syaitan sampai dia lawan ataupun tidak taat pada Allah, kata Umar ialah jahluhu, kejahilannya. Manusia jahil tentang apa? Ni, tentang Rabb, pencipta dia dan sifat Al-Karim. Dia jahil. Sebagaimana Allah kata apa dalam surah Al-Ahzab kan? Innahu kana zaluman jahula. Manusia terima amanah setelah diberi pada langit, langit tolak. Bagi pada bumi, bumi tolak. Bagi pada gunung, gunung tolak. Sebab apa? Mereka rasa tak mampu. Tapi bila bagi pada manusia, hamalaha, manusia pikul. Maka Allah kata, manusia pikul amanah sebab apa? Sebab dia tu satu zalim. Zalim pada siapa? Dan punca zalim ialah sebab jahil. Bila manusia jahil, dia akan buat kezaliman. Bila dia zalim, puncanya jahil. Jadi punca manusia tolak Tuhan yang sangat pemurah sebab dia jahil tentang Allah. Dia tak kenal Tuhan. Mana boleh dia bertukar syaitan dengan Tuhan? Mana boleh dia bertukar dunia dengan Tuhan punya dunia? Sebab dia jahil Allah. Jadi ada sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Allah bertanya soalan dan jawapannya dalam ayat ni. Jawapannya dalam ayat ni. Apa dia? Soalannya apa? Macam mana kamu boleh tertipu dengan dunia, dengan syaitan sehingga kamu engkar Tuhan yang Maha Pemurah? Soalan kan? Jawapannya apa? Jawapan dalam ayat ni iaitu sebab Tuhan tu sangat pemurah sampai dia naik lemak. Boleh faham? Kita kalau orang baik sangat, kita buat apa pada orang tu?
Semua dibagikan. Akhirnya jadi manja. Macam anak-anak lah. Bagi kesenangan, bagi kereta, bagi telefon, bagi kerja, semua bagi. Akhirnya lemak sebab apa? Sebab bapa tu terlalu manja. Boleh faham? Logiknya apa? Bila bapa semakin baik, dia semakin taat. Masuk akal tak? Bapa aku ni tak apa aku buat jahat sebab dia baik sangat. Ngam tak? Tak. Bila bapa aku baik sangat, aku kena baik sangat pada dia. Itu fikiran yang betul lah. Okey. Jadi Allah sebut antara sifat Allah Al-Karim. Apa dia? Allazi khalaqa. Yang khalaqaka. Dia telah mencipta engkau. Jadi nikmat yang pertama dan paling besar apa dia? Ni dia hidup sombong kan dengan jawatan, dengan pangkat. Kalau Allah tak cipta dia, tak ada apalah. Kan? Sebab tu salah satu cara Allah nak sedarkan manusia, Allah sebut apa? Asal usul kejadiannya. Apa dia di surah Insan? Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Allah tanya manusia, pernah datang tak satu waktu kepada manusia lam yakun syai'an mazkura, satu waktu, satu tempoh yang manusia langsung tak disebut oleh sesiapa? Pernah datang tak waktu tu? Pernah tak? Sekarang macam ni ada orang sebut tak? Ada tak? Adalah. Yang pertama sebut kita siapa? Mak bapak kita lah, kan? Bila dia lahirkan anak, dia bagi nama, dia mula sebut nama kita. Tapi lepas tu kita pergi sekolah, kawan-kawan kita sebut. Sebab apa? Kita yang paling pandai kan? Lepas tu bila kita bekerja, rajin, gaji besar, lagi ramai kawan sebut. Lepas tu bila kahwin, isteri pula sebut kan? Lepas tu bila dapat anak, anak pula sebut kan? Jadi Allah tanya, kamu sampai sekarang dah popular kan? Semua orang sebut nama kamu. Pernah tak satu ketika tak ada seorang pun sebut nama kamu? Pernah tak? Pernah tak? Bila? Ha? Dalam perut kadang-kadang dah sebut. Sebab mak ni sebelum mengandung dia pilih nama dah. Kan? Sebelum dicipta lagi. Betul tak? Saya belum dicipta, mak saya sebut tak nama saya. Kalau mak saya sebut ada masalah. Kahwin pun tak lagi dia sebut. Kan? Jadi maksudnya apa? Allah nak beritahu, kamu yang popular ni sampai lupa Allah Al-Karim ni. Sebelum ni tak ada seorang pun sebut. Mak bapak kamu pun tak sebut. Tapi tiba-tiba kamu sebut sebab aku mula khalaqaka, mencipta engkau. Kemudian fasawwaka. Lalu dia sawa apa makna? Menyempurnakan. Makna tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Betul? Apa maksud sempurna ni? Mana ada keperluan? Ada tangan, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada kaki kan? Tapi kalau manusia buat sesuatu, banyak tak yang tak sempurna? Banyak. Buat rumah kadang-kadang, belum masuk dah renovate dah kan? Belum masuk lagi. Buat kereta, beli kereta, lepas tu ubah suai kan? Dan banyak juga yang manusia buat terbengkalai kan? Tapi yang Allah cipta dia tak terbengkalai. Bila Allah cipta pokok separuh je, tak naik-naik. Tak ada kan? Kemudian fa'adalak. Lalu dia adalak apa dia? Dia seimbangkan. Apa maksud seimbangkan? Makna kalau kita tengok binatang dengan orang, beza tak? Beza. Dari segi apa beza? Fizikal macam mana tu? Kita rasa bertuah tak jadi orang? Sebab apa? Ada otak. Kemudian bentuk kejadian kita Allah jadi dalam keadaan adalah seimbang, iaitu kaki dua-dua ni sama
sama panjang. Kalau satu kaki pendek, satu kaki panjang, jadi apa? Tangan ni sama panjang kan? Jari sama panjang. Kalau jari ni pergi sampai ke sana. Dia panjang tak berhenti kan? Apa jadi? Habis. Rambut pula panjang kan? Tapi boleh potong. Okeylah. Tapi bulu roma, bulu dada ada tak panjang sampai macam rambut? Kalau bulu roma, bulu dada panjang macam rambut, apa jadi? Kita tak buat kerja, buat potong bulu je setiap hari. Gigi yang Allah jadikan. Bila mulut, bukan setakat mulut, dia perlu ada gigi kan? Allah keluarkan gigi. Sampai satu masa gigi kita sama tak? Sama kan? Secara umum memang sama. Tak ada satu ni keluar taring kan? Satu keluar kat sini. Tak ada. Itu makna fa'adalah. Hebat tak ciptaan Allah? Itu dia panggil Al-Karim. Tiba-tiba lawan. Sangat-sangat biadab. Okey. Cukup ah? Okey, kita nak baca sikit buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Jadi dosa akhirnya dia rasa macam biasa je. Macam benda yang makruf. Yang ke-8 kata penulis buku ni, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, hafizahullah. Yang ke-8 iaitu mendahului imam secara sengaja dalam solat. Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَجْهُولًا. Allah kata adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ajula mana? Gopa-gapa. Nak cepat. Pertama-tama kalau imam tu orang tua kan. Imam baru Allah, dia dah sampai ke tempat sujud dah. Dalam solat Jumaat, sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang mendahului imam dalam rukuk, sujud, takbir, perpindahan, bahkan mendahului salam imam. Mungkin dengar dengan tak disedari, hal itu juga terjadi pada diri sendiri. Yang kadang-kadang kita tersalah dengan Allah Akbar kan, kita pun tu rokok, padahal imam tak rokok lagi. Apa kesan dia kalau kita mendahului imam? Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh, mungkin dianggap remeh je oleh sebahagian besar umat Islam itu, oleh Rasulullah SAW diperingatkan, dia diancam secara keras dalam sabdanya. Kata Nabi SAW, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Maksudnya, tidakkah, kata Nabi, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Imam rokok, imam belum angkat kepala, dia dah angkat dulu. Maka Nabi kata, orang ni tak takut ke bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai? Ada berbagai pendapat lah macam mana jadi kepala keldai ni. Ada orang bangun awal daripada imam, kepala orang juga tak bertukar pun. Ada 20 tahun dia dulu pada imam, kan, tak bertukar pun. Jadi pendapat pertama dia kata itu adalah berlaku di akhirat besok. Kepalanya, mukanya akan bertukar jadi muka dan kepala keldai di akhirat. Pendapat yang kedua mengatakan bertukar di dunia, tapi bukan bentuk kepala dan muka keldai, tapi perangai. Keldai ni apa perangai dia? Bodoh, bangang sikit kan. Dia ada sifat-sifat tu. Cakap apa pun susah nak faham. Jika sahaja orang yang hendak melakukan solat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang, jadi Nabi kata, bila nak pergi solat, pergi dengan tenang. Pergi nak solat, baru nak solat ni, Nabi dah kata pergi dengan tenang. Apatah lagi ketika dalam solat, maka lagi wajib tenang ketika dalam solat. Jangan kelang kabut. Ada orang nak kejar rakaat kan, nak kejar, imam dah rokok, dia pun masih duduk kat tangga, dia buat apa? Dia lari 100 meter. Orang macam ni adalah orang yang tak tahu apa tujuan dia solat. Matlamat dia solat ialah nak kejar rakaat, bukan nak khusyuk. Kadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus
terlambat daripada gerakkan imam. Kadang-kadang salah faham lagi ialah dia lagi lambat. Imam dah rokok, dia tak rokok lagi, dia baca Fatihah lagi. Itu pun tidak betul lah. Yang betul apa dia? Mendahului imam salah, selari sama-sama rokok dengan imam pun salah, dan lewat rokok daripada imam pun salah. Yang betul apa dia? Ikut. Bila nak ikut? Bila mula nak ikut? Kalau imam rokok kan, Allahu Akbar. Bila kita mula ikut? Bila dia betul-betul. Sebab itulah cara nak sebut Allahu Akbar pun kena belajar. Imam berdiri tegak kan, imam kata mula A tu dia mula bergerak, Allahu Akbar. Bila habis Ra, dia dah sempurna rokok, barulah imam makmum mula bergerak. Kalau dia sebut Allahu Akbar dulu tapi tak bergerak, makmum ingat, katalah Muslim makan, dia balik tabir. Ikut kaedah, bila sebut bar tu makna imam dah rokok. Tengok-tengok imam tu, Allahu Akbar, tak rokok lagi. Imam ni kena pecat. Imam ni kena pecat sebab menyebabkan orang keliru. Dia pergerakan dengan sebutan Allahu Akbar mesti disari Allahu Akbar. Jadi bila sebut bar ataupun bila imam dah betul-betul rokok, barulah makmum mula bergerak, Allahu Akbar. Itulah penting belajar cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika imam selesai melafazkan huruf Ra daripada kalimah Allahu Akbar, saat itu makmum harus segera mengikut gerakan imam. Itu makna ikut. Kalau lewat sangat pun tak dipanggil ikut. Tidak mendahului daripada batasan tersebut ataupun mengakhirkannya. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas. Sebab itulah bila kita tak dengar imam sebutkan, jemaah kita tak sempurna, lebih baik kita solat seorang. Lebih baik kita solat seorang. Sebab mungkin kita rukuk awal pada imam, mungkin tersilap rakaat. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum sangat berhati-hati untuk mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, sungguh mereka para sahabat solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika beliau mengangkat kepalanya daripada rukuk dan para sahabat juga mengangkat kepala mereka, saya tidak melihat seorang pun yang membongkokkan punggungnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletak keningnya di atas lantai tanah. Baru orang-orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud. Apa maknanya? Sahabat tidak akan turun untuk sujud sehinggalah mereka nampak Nabi betul-betul dah rapat tempat sujud. Jadi selagi kita nampak imam baru nak bergerak, jangan bergerak. Dah betul-betul rapat tempat sujud, muka imam dah betul-betul rapat tempat sujud, barulah kita mula bergerak. Sebab itulah zaman Nabi, wanita solat dia tak ada galangsir. Dia nampak pergerakan Nabi dan makmum kat depan. Tapi sekarang tutup kan? Dia sepatut tak tutup. Dia masa kuliah dia buka, masa solat dia tutup. Kan? Terbalik pula. Sepatut masa solat bukalah. Masa kuliah, sebab masa kuliah dia nak tengok ustaz ke nak dengar ceramah? Kan? Nak dengar tak payah bukalah. Sebaliknya masa solat, kadang-kadang dia nak tengok pergerakan imam, perlu buka. Tapi dah terbalik sekarang. Terbalik. Lepas tu Nabi dalil bahawa wanita di zaman Nabi bisa solat tanpa ada penghadang. Apa buktinya? Nabi lepas bagi salam, Nabi baca zikir dulu. Allahumma atas salam kan? Beberapa ketika, barulah Nabi berpaling. Sebenarnya antara hikmahnya, Nabi nak bagi peluang wanita itu lepas salam, terus balik. Sebab kalau wanita masih ada dan lepas salam terus Nabi berpaling, Nabi akan nampak wanita. Menunjukkan apa? Tidak ada penghadang. Ketika Rasulullah SAW mula uzur dan gerakannya tampak perlahan, beliau mengingatkan orang-orang yang solat di belakangnya. Ayyuhan nas,
Ini qad baddantu fala tasbiquni fil ruku' was sujud. Maksudnya, wahai sekalian manusia, kata Nabi, ketika Nabi dah uzur ni. Jadi pergerakan Nabi pun perlahan. Nabi wasiat supaya salat sahabat dan jemaah ni tidak mendahului imam. Kata Nabi, sungguhnya aku telah lanjut usia, maka janganlah kalian mendahului aku dalam rukuk dan sujud. Subhanallah. Tengok rahmat Nabi pada sahabat. Sampai solat pun Nabi pesan, takut solat sahabat tak diterima, kan? Jadi sepatutnya imam-imam tu pesanlah kepada makmum, kan? Pesan. Ini kadang-kadang bila qoma terus angkat takbir. Dia tak pesan betulkan saf, rapatkan saf. Sekarang jangan sebutlah. Sekarang jarakkan saf 1 meter, kan? Kemudian kena pesan juga kepada makmum, jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam, solat muka kamu akan betulkan menjadi keldai di akhirat. Jadi kalau benda tu sebut setiap masa, makmum akan berhati-hati, kan? Termasuklah budak-budak, dia akan belajar secara tak langsung. Dalam solatnya, imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir, yakni sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu, summa yukabbiru hina yarka'u, summa yukabbiru hina yahwi, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiyaha, wa yukabbiru hina yaqumu minasnataini ba'dal julus. Maksudnya, ini hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Maksudnya, bila kata Abu Hurairah, bila Rasulullah SAW berdiri untuk salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian bertakbir ketika rukuk. Dipanggil apa ni? Takbir intiqal. Tapi takbir yang pertama dipanggil takbiratul ihram sebagai pembuka salat. Makna mula takbir yang pertama tu haram bercakap, haram makan, haram bergerak. Tapi lepas tu bila nak rokok, bila nak sujud apa semua dipanggil takbir intiqal. Kemudian Nabi bertakbir ketika untuk rokok. Kemudian bertakbir ketika turun hendak sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Demikian beliau lakukan dalam semua solatnya sampai selesai. Dan Nabi bertakbir ketika bangkit daripada 2 rakaat setelah duduk di tasyahud yang pertama. Jadi apa hikmah diulang takbir ini berkali-kali ataupun di setiap perpindahan daripada rukun ke rukun yang lain? Kata ulama, salah satunya supaya orang yang salat sentiasa sedar dia sedang menghadap Allah yang maha besar. Kadang-kadang kita lupa, kan? Bila baca yang pertama tu dah lupa dah, kita ingat macam-macam. Maka dengan takbir intiqal itu akan sentiasa mengingatkan kita bahawa kita akan sedang sentiasa menghadap Allah yang maha agung, supaya fikiran kita tak melilau. Okey, kemudian kata penulis, jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya, sedangkan makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikuti imam sebagaimana disebutkan di muka, maka jemaah dalam solat tersebut menjadi sempurna. Jadi kalau makmum tahu bila nak mula angkat takbir, bila nak rukuk, imam pun tahu bila mula nak sebut Allahu Akbar dan bila mula nak bergerak, maka semua solat akan jadi sempurna. Tapi kalau imam pun tak faham, pergerakan dia lintapukan je, kadang-kadang sebut Allahu Akbar dulu barulah rukukkan, maka akan mengganggu juga solat jemaah. Jadi dua-dua kena belajar. Makmum pun kena belajar, imam pun kena belajar. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Ada yang tanya pasal kiamat dia. Apa dia? Adakah kejadian ini masa tiupan sangkakala pertama? Ya. Tiupan sangkakala pertama, bila berlaku tiupan yang pertama, semua akan hancur. Langit
gunung, bintang-bintang berguguran dan laut pun akan meluap. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang kedua, semua yang dalam bumi akan bangkit. Jadi ayat ni macam Allah sebut dua-dua tiupan. Tiupan pertama, langit pecah, bintang berguguran dan laut bergelora kan dan menjadi api. Kemudian bila kubur dibongkarkan, itu lebih kepada setelah berlaku tiupan yang kedua. Ada pendapat mengatakan jarak antara tiupan pertama dengan kedua 40 tahun. Itu pendapatlah. Adakah umur manusia daripada mahsyar? Sama. Manusia akan dibangkitkan daripada mahsyar, daripada kubur mereka, mengikut umur ketika dia meninggal. Rupa dia, umur dia sama ketika dia meninggal. Bahkan yang tak bersunat pun Allah akan kembalikan. Yang dipotong tu Allah akan kembalikan. Anggota-anggota yang dipotong pun Allah akan kembalikan seperti asal. Solat Isya berjemaah. Solat Isyak berjemaah kat rumah, lepas tu solat tarawih, kita solat kat masjid. Dapat sama ke pahala kita solat sepanjang malam seperti dalam hadis tu. Dia solat Isya di rumah. Kemudian solat tarawih di berjemaah kat rumah, Isyak. Lepas tu tarawih pergi masjid. Dapat ke pahala di solat sepanjang malam? Tak, maksud hadis tu siapa yang solat bersama imam. Makna solat bersama imam. Yang paling utama, solat fardu lah. Yang wajib berjemaah solat tarawih ke solat Isya? Solat Isya lah. Kemudian dia tidak akan beredar sehingga imam tu selesai dan imam beredar. Barulah dia dapat pahala solat sepanjang malam. Jadi maksud hadis tu ialah bermula dengan solat fardu. Ini satu benda yang pelik lah. Solat fardu dia solat kat rumah. Solat sunat, tarawih dia solat sedangkan yang paling utama berjemaah ialah solat fardu. Yang Nabi nak bakar rumah ni sebab tak solat tarawih ke sebab tak solat fardu? Tak solat fardu. Jadi utamakan fardu. Ustaz sekarang jarak kan? Jadi jarak saya tak solat Isya di masjid. Kalau tak solat Isya fardu yang utama di masjid, kenapa solat sunat tarawih yang tak utama pula di masjid? Kan? Jadi kadang-kadang kita ni cara tindakan kita bercelaru. Kan? Ada seorang pelajar tanya saya, Ustaz, macam mana saya dah confused ni? Solat fardu saya solat kat rumah lah. Tapi solat Jumaat saya solat di masjid. Tapi sebab jarak saya rasa macam was-was. Jadi bila habis solat Jumaat, saya pun balik rumah qada pula solat Zuhur. Sebab dia kata ada ustaz cakap macam ni, ustaz cakap macam ni. Ana kata, ente bukan keliru dengan ustaz, ente keliru dengan diri ente sendiri. Kalau ente ada solat Jumaat bersama jemaah di masjid, makna ente yakin tak sah. Kalau yakin sah, jangan qada. Kalau ente yakin solat Jumaat berjemaah di masjid tak sah, jangan solat sebab tak sah. Biar jelaskan. Kalau tak sah, kenapa nak solat? Kalau sah, kenapa nak qada? Salah satu je. Kan? Sebab itulah samalah orang yang solat hormat waktu kan. Dia solat hormat waktu, lepas tu dia solat balik kan. Kenapa solat balik? Yang tadi tak sah. Kalau tak sah, kenapa solat? Pelik orang, dia tahu tak sah nak solat juga kan. Pelik kan. Saya tahu saya makan ni tak kenyang, tapi saya nak makan juga. Pelik lah. Selesai solat. Sah. Jadi kalau selesai solat, imam duduk situ kan, bersembang 1 jam. Letihlah kita nak menunggu. Yang sore itu mana? Imam bagi salam, kira selesai. Imam yang mana ni? Imam nombor 1 ke imam nombor 2? Sebab tarawih ni kadang-kadang 3 imam kan? Dia pun lepas 4 rakaat, imam pertama dan yang sore. Dia pun yang sore. Tak, maksud yang sore itu makna imam yang terakhir lah. Yang sore itu maksud selesai semua solat. Bukan 4 rakaat, bukan 11. Adakah
Sekarang ini musim hujan. Kalau tengah solat tiba-tiba terdengar bunyi guru. Boleh tak ucapkan doa dengan guru? Tak payah, tak payah. Rajin pula nak ucap masa solat kan? Tak payah. Yang ada riwayat masa orang kalau kita bersin boleh sebut Alhamdulillah. Itu je. Kalau sampai nak jawab guru tu, tunggulah habis solat. Jadi yang soalan tadi yang dia solat dia solat isya di rumah, kemudian tarawih di dia tak dapat pahala. Salat isya di rumah. Tak dapat. Okey, ini soalan dia solat isya di rumah, kemudian tarawih pun di rumah. Dua-dua berjemaah lah. Jadi soalan dia dapat tak pahala solat sepanjang malam? Tak dapat. Sebab hadis tu lebih kepada solat bersama imam di masjid. Dia bila sebut imam mesti di masjid. Mana ada imam solat kat rumah? Kalau imam solat kat rumah itu bukan imam. Bila sebut imam, mana imam tu adalah di masjid. Jika solat berjemaah, imam terlalu cepat bacaan, kita wajib ikut imam walaupun kita tak sempat lagi membaca. Macam mana Ustaz? Tak sempat baca apa ni? Tak sempat baca Fatihah. Sebab soalan tak jelas ni. Imam terlalu cepat bacaan. Baca apa? Katalah bacaan Fatihah kan? Dia cepat baca Fatihah tak ada masalah. Sebab kita masa tu tak baca kan. Tapi lepas dia baca Fatihah, dia mula baca surah. Surah pula dalam pendek, lepas tu cepat pula keluar Allah kan. Kita tak sempat baca Fatihah. Apa kewajipan kita sebagai makmum? Pendapat paling kuat, wajib rukuk bersama imam. Walaupun Fatihah kita tidak selesai. Jadi Fatihah kita akan ditanggung oleh imam. Dan lain kali, sampai ada tukar imam ataupun pergi solat di masjid lain. Kalau suami pergi solat kat masjid, solat rumah, selesai sampai witri kan, dapat ke tak yang Siapa yang dapat pahala? Isteri. Saya cari dalil yang mengatakan wanita bila suami tu pergi salat Jumaat, isteri kat rumah pun dapat pahala salat Jumaat. Bila suami pergi salat Jumaat, isteri kat rumah dapat pahala. Saya cari dalil, saya belum jumpa dalil tu. yang isteri ni yang solat kat rumah tu, dan isteri yang dapat pahala sepanjang malam. Oh, macam mana isteri dapat pahala yang sama? Sepanjang malam. Dia sebenarnya bila sebut salat bersama imam, maka dia lebih kepada lelaki lah. Kemudian kelebihan wanita pula apa dia? Subhanallah. Allah kata salat terbaik bagi wanita di rumah, seorang ke jemaah, memang terbaik. Dia ramai orang tertipu dengan angka kan. Oh, untunglah lelaki solat masjid 27. Saya solat kat rumah tak ada 27. Tak. Nabi kata kamu tak ada 27 tapi terbaik. Jangan tertipu dengan angka kan. Bahkan Nabi kata apa? Yang terbaik di rumah. Lagi terbaik dalam bilik. Lagi terbaik. Maksud apa tu? Lagi tersembunyi, lagi jauh daripada fitnah, lagi jauh daripada riak, lagi cantik solat wanita tu. Adakah boleh jemaah wanita berada di ruang solat berbeza dengan ruang jemaah lelaki?
Adakah dikira masih dalam sah? Jemaah wanita berada di ruang solat berbeza dengan ruang, boleh je, tak ada masalah. Dan wanita ni sah wanita yang terbaik ialah di belakang, bukan di sebelah. Tapi kalau duduk sebelah pun insya-Allah dapat pahala berjemaah. Satu lagi saya nak sebut, yang pahala 27 ni hanya untuk orang yang solat berjemaah di masjid, dan yang kedua solat jemaah yang pertama tu. Kalau dia pergi solat berjemaah di masjid juga tapi dah lewat, jadi dia jemaah sama kawan-kawan dia tak akan dapat 27. Kalau jemaah di rumah pun tak akan dapat pahala 27. Sebab kata ulama, yang 27 khas untuk solat jemaah di masjid dan jemaah yang pertama. Kenapa? Sebab kalau semua solat jemaah dapat pahala 27, apa jadi? Tak ada orang nak pergi masjid. Kenapa nak pergi masjid? Kat rumah pun 27, betul tak? Kenapa nak solat awal? Lewat pun jemaah 27. Minta Ustaz ceritakan huraikan tentang janji kita semasa dalam roh. Allah sebutkan, Allah tanya roh kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan engkau, pencipta engkau? Kita jawab. Apa kita jawab? Bala syahidna. Betul? Ya. Bahkan kami bersaksi. Jadi perjanjian kita ialah kita berjanji untuk mentaati semua perintah Allah. Sebab walaupun tak sebut detail, bila kita mengaku dia pencipta, dia Tuhan, automatik kita adalah hamba. Apa tugas hamba kepada tuannya? Sami'na wa ata'na. Tak payah detail perjanjian. Apa saja Allah suruh, jangan banyak soal. Dan jangan ambil masa untuk taat. Itulah perjanjian kita. Bacaan amin selepas Fatihah. Bolehkah sama-sama masa imam baca amin ataupun perlu kemudahan sedikit? Tak, selari. Ada satu hadikan, siapa yang sebutan aminnya selari dengan sebutan imam, maka dia juga selari dengan malaikat, maka diampunkan dosanya. Kena selari, imam sebut A yang kita mula sebut. Sebab tu imam kena baca sebut amin kuat. Sama tak pahala salat berjemaah di rumah dan berimamkan anak lelaki 27? Saya dah jawab, tak sama. Habis tak dapat pahala ke kalau jemaah di rumah? Dapat pahala. Pahala apa ni? Pahala yang Nabi sebut dalam satu hadis, solat 2 orang lebih baik pada solat seorang, solat 3 orang lebih baik pada 2, dan seterusnya. Makna pahalanya dapat pahala solat lebih daripada seorang, tapi bukan 27. Mengapa? Okey. Tuan Ustaz. Ustaz bukan tuan. Mengapa pakar kesihatan selalu menggalakkan kita untuk cukup waktu tidur 6 hingga 8 jam mengikut umur? Sedangkan Allah menganjurkan kita supaya kurangkan tidur malam. Minta pandangan Tuan Ustaz. Sebab tu Allah kata kitab Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. Tapi kita tak faham. Bila kita tak faham, kita mula alternatifnya apa? Kita mula dengar hudan manusia, petunjuk manusia. Jadi manusia kata kena tidur bagi cukup 6 jam hingga kita percaya habis-habisan. Supaya apa? Kalau tak jadi penyakit, kalau tak besok jadi tak segar kan? Tapi nampak macam lembek juga kan? Jadi makna apa tu? Sebab kita lembek bukan sebab tak cukup tidur, tapi sebab apa? Dia sebab kita jadi kuat ni sebab apa? Kita jadi kuat, cergas. Sebab apa? Sebab utama. Apa dia? Dengar? Izin Allah kita sihat. Izin Allah tu macam mana? Kan Nabi kata dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging ni cantik, elok, satu badan semua jadi okey. Di mana apa tu? Hati kamu tu kena bersih, jangan syirik, jangan kufur, jangan lawan Tuhan. Tak cukup tidur pun jadi okey. Tapi kalau seketul daging tu tak elok, kufur, syirik, tidur dah cukup, lembek juga besok, rasuah juga.
Kan? Sebab itulah Nabi berapa jam tidur setiap malam? Nabi kalau dengar nasihat pakar kesihatan, hancur Islam. Kan? Hancur Islam. Sebab apa? Tak boleh nak solat malam lama kan? Sikit je solat malam. Nabi tidur berapa jam? Lebih kurang 2 jam, 3 jam. Besok pergi berperang. Umur 60 tahun. Duduk barisan depan. Menang. Tidur tak cukup. Kan? Kita tidur cukup. Duduk barisan belakang. Cabut lari. Ustaz, mana yang terbaik kita ke doa? Tangan ditadahkan rapat, direnggangkan. Dia tak disebut dalam hadis lah. Gaya bebas lah. Nabi tengok hajat kita mintakan. Setakat mana hajat tu besar kan. Kalau Nabi berdoa ketika perang Badar kan, Nabi sampai angkat tangan. Nampak ketiak kan? Jadi tak disebut angkat tangan lepas tu rapat ke ataupun buka ke. Tak penting. Yang penting apa dia? Yang penting apa dia? Bila kita berdoa tu, fajtahidu bersungguh-sungguh. Dan kita faham, kita hayati doa dan kita ikhlas. Jangan rapat tangan je, khusyuk je. Kepa-kepa tertidur. Ustaz tolong mention tentang takbir. Sebab ramai terlepas pandang. Banyak yang sebut Allahu Akbar. Betul. Masa takbir ke masa azan ke ramai. Surah depan rumah saya pun dia azan Allahu Akbar. Usah. Bila Allahu Akbar dia buat apa tu? Dia tambah satu huruf waw. Allah lepas tu waw dan akbar. Bila ditambah satu huruf rusak makna. Apa makna dia? Allah satu dan satu lagi ada yang paling besar. Siapa tak tahu? Sebab wa tu menunjukkan dua benda yang berkongsi. Muhammad dan Ali. Muhammad dengan Ali dua-dua orang. Kalau Allahu Akbar, Allah dan yang maha besar. Tak. Allahu Akbar. Biar bunyi jelas. Allahu Akbar. Jika solat keduanya iaitu Isya dan Tarawih berjemaah di rumah, bagaimana pula pandangan Ustaz? Pandangan saya? Pandangan saya okeylah. Sebab saya pun solat Isya dan Tarawih di office. Dia soalnya dapat tak pahala tu? Pahala solat sepanjang malam. Saya ingat pada satu hadis Nabi kata, siapa yang musafir ataupun sakit, maka ditulis untuknya pahala sebagaimana ketika dia sihat dan ketika dia bermukim, tidak musafir. Pahala sama je. Maksudnya apa? Kalau dia selalu solat berjemaah, tiba-tiba dia sakit kat rumah. Jadi dia solat seorang kat rumah. Dia dapat tak pahala berjemaah? Sebab apa? Sebab dia bukan tak nak pergi, tapi ada halangan menghalang. Kalau setahun terlantar di atas katil, dia solat seorang kat atas katil, dia setahun dapat pahala berjemaah. Sebab apa? Sebelum tu dia biasa buat. Dan dia tak buat bukan sebab tak nak, tapi terhalang. Jadi sekarang kita biasa solat jemaah Isya dan Tarawih sebelum ni dimasjidkan. Kita dapat pahala insya-Allah solat sepanjang malam. Tiba-tiba sekarang ada halangan. Bukan kita tak nak pergi, ada halangan. Kalau pergi pun solat tak sempurnakan. Semoga kita juga dapat pahala sebagaimana yang kita dapat sebelum ini. Wallahu a'lam. Selepas selesai solat berjemaah, imam berzikir dan berdoa. Tapi ada makmum terus bangun solat sunat dan tak berzikir bersama imam. Apakah dikira solat berjemaah? Tak, dia solat berjemaah bermula dengan akad takbir. Kemudian bila imam bagi salam, selesailah solat jemaah. Dan putuslah hubungan kita dengan imam. Lepas tu masing-masing bebas. Tidak ada. Sebab tu dia panggil solat berjemaah. Tak ada dipanggil zikir berjemaah. Jadi lepas imam bagi salam, selesailah hubungan kita dengan imam. Bebas. Kita nak solat sunat ataupun nak zikir sendiri, terserah. Cuma yang terbaik ikut sunat, kita zikir. Cuma zikir sendirian.
Lepas tu habis zikir barulah kita solat sunat. Solat tarawih 8 rakaat dapat pahala tak ustaz? Semua amalan dapat pahala. Satu witir, satu rakaat pun dapat pahala kalau ikhlas. Ialah ada sebab tersebarkan ustaz kata solat 8 rakaat tak dapat pahala tarawih. Dapat pahala apa? Qiyamul lail. Saya pun pelik lah ustaz ni. Pelik tapi benar. Dia kata dapat pahala qiyamul lail, tapi tak dapat pahala tarawih. Sebenarnya tarawih tu qiyamul lail lah. Lepas tu dia kata hadis yang Aisyah kata Nabi tak pernah salat malam lebih daripada 11 rakaat. Sama ada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dia kata apa? Itu Imam Bukhari babkan dalam bab qiyamul lail je, bukan solat tarawih. Oh, lagi pening. Maknanya dia nak bagi apa? Nabi selain pada qiyamul lail ada solat tarawih lain. Mana dalilnya? Aisyah kata Nabi tak pernah solat malam lebih pada 11. Dia kata itu qiyamul lail. Mana bulan Ramadan Nabi solat tarawih yang lain. Mana dalilnya? Berapa rakaat? Ini pendapat-pendapat yang menyebabkan orang lagi pening. Dia Quran dan hadis menyelesaikan masalah. Kan? Kalau orang keliru pun bila dengar Quran, bila dengar hadis, jadi jelas, clear. Quran tu bayinun. Tapi bila dengar ni lagi keliru, itu percayalah, dia bukan Quran, bukan hadis. Macam mana semakin dengar semakin keliru. Kan? Lagi pula, kalau orang tu tak mampu solat 23 kan, 20 tahun tak mampu, maka dia tak pernah dapatlah pahala solat. Sedih pakcik tu menangis. Dah salat tarawih tak, qiyamul lail je. Ya Allah, sembuhkanlah batuk ustaz kami. Amin. Apakah maksud sebenar ajal? Ajal dalam bahasa Arab ialah tempoh. Ajal tu tempoh. Jadi bila sebut ajal umum, ajal tempoh kematian. Ya. Sebab tu ajal maut. Barulah tempoh kematian. Kalau ajalin musamma umum, kadang-kadang tempoh edah ajal juga. Jadi bahasa Arab kalau ajal umum, ajal kematian, tempoh edah. Tapi bila dimelayukan, bila sebut ajal je, dia hanya kepada kematian. Dia kata isteri saya dah sampai ajal. Mati ke? Belum. Sampai tempoh dia untuk menopos kan. Ustaz, kita solat, masa dah habis ni, last kita solat tarawih dengan imam. Kita berniat solat tarawih semasa imam solat witir. Memandangkan jumlah tarawih belum cukup, baki yang belum cukup disambung di rumah, kita dapat tak pahala qiyam sama? Dia solat tarawih tak cukup kan? Kemudian bila imam solat witir, dia pun niat solat tarawih sebab nak cukupkan tarawihnya. Jadi soalnya, kenapa kamu tarawih tak cukup? Kenapa tak cukup? Bila tak cukup, kamu pergi lambat. Bila kamu pergi lambat, tak dapat pahala solat qiyamul lail. Tengah buat dua pergi jamban. Tak apa, kalau pergi jamban tak apa. Kalau pergi jamban buang air, dia kurangkan solat tarawih. Maknanya dia bermula dengan imam dan berakhir dengan imam, tak apa. Sebab itu bukan pilihan dia. Tapi kalau solat 23 kan, dia mula dengan imam. Habis 10 dia duduk kat dinding. Tunggu imam solat witir kan. Jadi bagi dia bermula dengan imam, berakhir dengan imam. Tapi tengah-tengah, tak. Itu macam Yahudi tangkap ikan hari Sabtu lah. Nah, dia nak tipu diri. Dia sebenarnya dia tipu diri sendirilah. Solat Jumaat di surau, kita sama dengan masjid, sama je. Semua mana dalam Islam, dalam fiqah, apa-apa tempat yang didirikan solat Jumaat 5 waktu, maka dia adalah masjid. Walaupun orang namakan surau ataupun balai sah ataupun balai yang tak sah. Okey, cukup kelas kita sambung insya-Allah besok malam ni. Sambung tadabbur surah Al-Baqarah macam biasa pukul 9 suku 10 suku. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.